Pada malam 1 Disember 2010, seorang sarjan staf yang dihormati dan rajin yang bernama Nathan Pete bergegas untuk pergi bekerja. Jam locengnya tiba-tiba berhenti berfungsi pada hari itu, menyebabkan dia terlambat untuk bekerja. Dia bergegas bersiap dengan cepat sebelum berjalan ke garaj dengan kunci kereta di tangannya. Dia melambai selamat tinggal kepada isterinya yang tercinta dan anak-anaknya ketika dia membuka pintu kereta. Bunyi tembakan bergema di seluruh kejiranan. 5 peluru menembusi tubuhnya menyebabkan dia terhuyung-hayang. Dia melihat keluarganya sekali lagi sebelum jatuh ke tanah. Siapa yang bertanggungjawab membunuh Nathan di hadapan keluarganya dengan kejam? Adakah Nathan mempunyai banyak musuh? Atau adakah terdapat sesuatu yang lebih mengejutkan? Nathan Joseph Villagomez Pete dilahirkan pada 12 Februari 1982 di kampung Tamaneng, Guam. Nathan sangat disayangi dan dihargai oleh keluarganya, selalu meletakkan kepentingan orang lain sebelum dirinya sendiri. Nathan juga sangat peramah dan mempunyai ramai kawan. Dia berkenalan dengan isterinya Michelle Antoine Chuck semasa belajar di sekolah menengah South yang terletak di bandar sebelah Santa Rita. Setelah pasangan itu menamatkan pengajian pada tahun 2000, Nathan melamar kekasihnya itu dan dengan teruja Michelle bersetuju untuk berkahwin dengannya. Tidak lama kemudian, anak lelaki mereka, Dion, dilahirkan pada tahun 2001 dan pada tahun yang sama, Nathan menyertai Angkatan Udara Amerika. Pasangan itu membeli rumah sendiri dan mempunyai 4 orang anak yang comel hasil perkahwinan mereka. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan bahagia sehinggalah pada satu malam, segalanya berubah untuk mereka sekeluarga. Pada 1 Disember 2010, ketika sedang menghadiri sekolah kecantikan seperti biasa, Michelle berasa tidak sihat. Setelah mengambil cuti sakit, Michelle pulang ke rumah sekitar lebih awal iaitu pada jam 5:30 petang. Setibanya di rumah, dia membuka pintu dan melihat Nathan sedang tidur di sofa di ruang tamu. Dia membangunkan Nathan lalu mengajaknya tidur di bilik. Tanpa ragu-ragu, Nathan pun mengikuti isterinya ke atas. Nathan yang nyenyak tidur tidak sedar bahawa jam loncengnya tidak berbunyi pada hari itu untuk membangunkannya. Apabila Nathan terjaga, dia tahu dia sudah terlambat untuk pergi bekerja. Dia segera memakai pakaian dan bergegas mengambil apa yang diperlukan lalu berjalan ke garaj. Sambil tangannya bermain dengan kunci kereta, dia berpaling ke arah keretanya dan pada saat itu, 5 butir peluru menembusi belakang badannya. Seseorang telah menembak Nathan di garasnya sendiri. Nathan jatuh ke lantai ketika Michelle berlari keluar dari rumah. Dia duduk di sebelah Nathan dan menghubungi 911, merayu agar mereka menyelamatkan suaminya. Polis dan paramedik bergegas ke tempat kejadian, namun sudah terlambat. Sarjan staf Nathan Pete telah meninggal dunia. Detektif Todd Williams memutuskan untuk memeriksa tempat kejadian dengan teliti. Pintu garaj tidak berkunci dan terdapat kesan darah di dinding kereta dan lantai. Parangan peribadi seperti pakaian seragam kerja, kunci kereta dan dompet ditemui di sebelah mayat Nathan. Memandangkan tiada barangan berharga yang hilang dari rumah, pihak detektif menafikan pembunuhan merompakkan sebagai motif kejadian. Seterusnya, para detektif memutuskan untuk bercakap dengan Michelle. Dia menjelaskan kronologi peristiwa tragis pada malam itu dan turut memberitahu bahawa keluarga itu sedang menghadapi masalah kewangan. Polis melakukan siasatan menyeluruh tentang Nathan untuk memeriksa punca masalah kewangan keluarga itu dan menyenaraikan segala kemungkinan seperti ketagihan judi, hutang atau hubungan sulit di belakang isterinya. Walau bagaimanapun, kemungkinan Nathan berlaku curang dengan isterinya disangkal apabila pihak penyiasat memeriksa telefon Nathan dan mendapati hanya gambar isteri dan anak-anaknya di dalamnya. Penyiasatan diteruskan. Kali ini, para detektif mengambil keputusan untuk menyoal jiran-jiran yang mungkin ada melihat sesuatu pada hari pembunuhan itu. Andaian polis terbukti benar apabila beberapa jiran mengatakan bahawa mereka ada melihat sebuah kereta hitam yang dipandu oleh seorang lelaki yang memakai baju sejuk berwarna coklat pada hari kejadian tembakan itu berlaku. Selepas tembakan dilepaskan, kenderaan itu terus memecut pergi. Para detektif memutuskan untuk menyoal Michelle sekali lagi. Mereka bertanya kepadanya tentang kereta yang dilihat oleh saksi pada hari kejadian itu. Tanpa disangka, Michelle memberitahu penyiasat bahawa rakan sekerja Michael Rodriguez mempunyai kereta yang sepadan dengan keterangan yang diberikan oleh jiran-jiran. Atas alasan apa Michelle memberikan pengakuan tentang kereta itu adalah tidak jelas, tetapi ia memberikan petunjuk jelas kepada para detektif. Michael Rodriguez dibawa untuk disoal siasat selepas para detektif menyiasat latar belakangnya dan mendapati dia mempunyai rekod jenayah lampau. Apabila Michael ditanya tentang aktivitinya pada hari pembunuhan, dengan tenang dia menjawab bahawa sekitar jam 9 malam, dia keluar untuk membeli belah di pasaraya di mana dia bertemu dengan seorang gadis yang menarik bernama Shannon. Mereka berbual panjang dan pasangan itu pergi ke sebuah bilik hotel sekitar jam 11 malam untuk meneruskan perbualan serta terlibat dalam aktiviti intim. Apabila polis menghubungi Shannon untuk bertanyakan tentang perkara ini, dia tidak ragu-ragu dan segera mengesahkan hal tersebut. Seterusnya, para detektif memutuskan untuk memeriksa telefon Michelle dan setelah semua data dipulihkan dari peranti tersebut, muncul satu cerita yang menarik. Para detektif mendapat tahu tentang hubungan sulit Michelle dan Michael yang telah berlangsung selama setahun.
Satu lagi penemuan menarik adalah pada hari pembunuhan, Michelle dan Michael ada berbincang tentang satu kontrak yang dipanggil Van Dyke. Kontrak itu dilihat seperti lebih kepada enkripsi berbanding rundingan perniagaan. Setelah memperoleh maklumat tersebut dari telefon Michelle, dia dipanggil semula untuk disoal siasat. Michelle kelihatan gelisah apabila tiba di balai polis. Dia teragak-agak seketika sebelum mengakui tentang hubungan sulitnya dengan Michael. Dia juga memberitahu detektif bahawa dia akan menceritakan segala yang berlaku yang membawa kepada pembunuhan kejam Nathan. Pada awalnya, Nathan dan Michelle menghadapi masalah kewangan. Untuk menyara keluarga, Nathan memutuskan untuk bekerja sebagai penyambut tetamu di sebuah hotel tempatan. Pendapatannya dari pekerjaan ini cukup baik untuk menyokong mereka berdua. Namun, memandangkan kedua-dua mereka masih muda, mereka sama-sama mempunyai cita-cita yang tinggi. Mereka ingin membeli rumah sendiri dan hidup dengan selesa di mana semua keperluan asas dapat dipenuhi dengan mudah. Tidak lama kemudian, anak lelaki mereka, Dion, dilahirkan pada tahun 2001 dan keluarga itu sangat gembira. Tetapi Nathan tahu bahawa pendapatan semasa tidak mencukupi untuk menyerah kehidupan bayi, isterinya dan dirinya sendiri. Nathan akhirnya menyertai Angkatan Udara Amerika. Selepas tamat pengajian, Nathan ditugaskan ke Pangkalan Angkatan Udara di Elmdorf di Anchorage, Alaska dan keluarga itu mempunyai kewangan yang stabil. Mereka segera membeli rumah sendiri dan menyambut anak kedua iaitu anak perempuan mereka, Niara. Pendapatan Nathan semakin bertambah kerana kerja kerasnya yang berterusan dalam bidang ketenteraan. Akhirnya, selepas 6 tahun bertunang, Nathan dan Michelle pun berkahwin. Pada tahun 2006, Nathan dipindahkan ke Pangkalan Angkatan Udara Davis Mountain di Tucson, Arizona. Dia juga dinaikkan pangkat ke jawatan Ketua Pasukan Pengurusan Senjata. Nathan memutuskan untuk mengikuti latihan dalam bidang logistik dan pengurusan bahan selepas berpindah ke pangkalan ketenteraan barunya. Pada tahun 2007, seluruh keluarga terpaksa berpindah ke Pangkalan Nellis. Tempat kerja Nathan yang baru terletak berhampiran Las Vegas, Nevada. Dia dinaikkan pangkat menjadi penolong pegawai muda yang bertanggungjawab ke atas bahagian bekalan untuk penyelenggaraan pesawat tempur. Di tengah-tengah jadual kerjanya yang padat, Nathan sentiasa mencari peluang untuk meluangkan masa bersama keluarganya yang sangat dikasihinya. Seiring dengan perkembangan kewangan mereka, anggota keluarga itu juga semakin bertambah. Dua lagi anak lelaki, Drosin dan David, menyertai keluarga mereka. Mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Michelle jatuh cinta dengan kehidupan serba mewah di Las Vegas dan seperti biasa, Nathan memutuskan untuk menggembirakan isterinya yang tercinta. Dia membeli sebuah rumah yang sesuai untuk keluarga besar seperti mereka dan rumah baru mereka itu terletak hanya kira-kira 30 ke 40 minit dari pangkalan tentera. Nathan menghabiskan semua wang simpanannya untuk membeli rumah yang besar dan selesa. Apabila Nathan memberikan kejutan rumah baru itu kepada isterinya, dia sangat gembira. Dia memeluk Nathan dengan penuh kegembiraan dan teruja untuk menjalani kehidupan yang bahagia di rumah baru mereka di Las Vegas. Kebimbangan Nathan terhadap masa depan dengan isterinya mendorongnya untuk bekerja lebih keras agar dapat mendapatkan lebih banyak wang. Dia menyertai Perang Amerika Syarikat Iraq pada pertengahan 2009 selama 6 bulan dan usaha itu membuahkan hasil, meningkatkan ekonomi keluarganya dengan segera. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Michelle apabila dia mula berfikiran negatif semasa suaminya menyertai perang. Dia membayangkan kemungkinan terburuk yang boleh terjadi jika dia terpaksa hidup sendirian dengan 4 anak jika sesuatu berlaku kepada suaminya. Kerana sudah terbiasa hidup selesa, Michelle sedar dia tidak boleh berpuas hati dengan keadaan yang kurang baik. Didorong oleh perasaan bimbang dan pemikiran yang tertekan, Michelle memutuskan untuk bekerja. Dia ditawarkan pekerjaan di sebuah syarikat tele pemasaran kad kredit korporat. Segala-galanya berjalan seperti biasa. Keluarga itu akan menikmati masa bersama setiap kali Nathan pulang. Tetapi apabila dia pergi, Michelle menjadi bosan. Nathan berjauhan dengan keluarganya untuk tempoh yang lama kerana ditugaskan di pelbagai pangkalan angkatan udara dan ketika dia tidak ada, Michelle terpaksa menjaga 4 anak yang sedang membesar seorang diri sambil bekerja untuk memperoleh pendapatan tambahan. Keinginan Michelle untuk dicintai dan diberikan perhatian mula mencipta jurang antara pasangan itu. Wanita itu memutuskan untuk mempunyai kekasih yang juga rakan sekerjanya, Michael Rudolph Rodriguez. Seorang lelaki yang tampan dan kaya yang segera menarik perhatian Michelle. Walau bagaimanapun, Michael juga dikenali sebagai seorang penipu dan tidak jujur. Dia pernah dipenjara pada tahun 2007 atas tuduhan pemalsuan dan cubaan mencuri. Tetapi ini bukanlah satu masalah bagi Michelle. Dia tertarik dengan pesona Sweet Rudy, nama panggilan Michael yang diberikan oleh rakan-rakannya. Pada akhir tahun 2009, apabila Nathan pulang ke rumah, dia tidak menyedari apa yang dilakukan isterinya di belakangnya. Michelle pula tidak mahu kehilangan suaminya walaupun mempunyai kekasih. Oleh itu, dia mula berusaha untuk menggembirakan suaminya sebanyak mungkin untuk memperbaiki hubungan mereka yang semakin dingin.
Nathan agak terkejut dengan perubahan mendadak dari segi penampilan dan tingkah laku Michelle, tetapi gembira kerana merasa dicintai selepas melalui waktu-waktu sukar di kem ketenteraan. Tanpa kehadiran seorang bapa selama anak-anaknya membesar, hal ini mula memberi kesan negatif kepada pendidikan mereka. Nathan akhirnya mengambil keputusan untuk berada di sisi keluarganya kerana anak-anaknya memerlukan bapa mereka. Di Las Vegas, Nathan mula melakukan pelbagai pekerjaan serta bekerja pada waktu malam untuk mendapatkan wang. Dia juga mengambil upah mengajar secara persendirian. Dia mula mengajar baseball kepada kanak-kanak. Dia memperoleh pendapatan yang cukup untuk menyara keluarganya, tetapi apabila taraf hidup yang selesa mula merosot di rumah, sikap Michelle terhadap Nathan menjadi hambar. Dia selalu beremosi dan kadang-kadang akan melepaskan kemarahannya kepada Nathan. Michelle tidak gembira hidup bersama suaminya Nathan, tetapi dia tahu dia tidak boleh meninggalkannya kerana keadaan hidup mereka dan Nathan adalah tulang belakang keluarga. Dia menceritakan masalahnya kepada Michael. Dia juga memberitahu Michael tentang insurans ketenteraan Nathan yang berjumlah sekitar $650,000. Michael tertarik dengan maklumat itu. Tanpa berfikir panjang, mereka berdua mula merangka rancangan untuk merebut wang insurans Nathan. Michael tahu dia tidak boleh melawan seorang tentera bersendirian walaupun Michelle berada di sisinya. Jadi, dia mengupah kawan baiknya, Corey Alexis Hawkins, yang berusia 33 tahun. Corey sebelum ini mempunyai 9 sabit kesalahan dan semuanya berkaitan dengan kecurian atau penipuan, menjadikannya seorang penjenayah berprofil. Oleh itu, apabila ditawarkan $20,000 untuk membunuh Nathan, dia terus bersetuju. Beberapa hari kemudian, ada ahli baru yang menyertai pasukan itu, Jessica Austin, berusia 23 tahun yang merupakan kekasih Corey dan rakannya yang bernama Shannon. Michelle ditugaskan untuk memberi barang-barang yang diperlukan untuk jenayah tersebut. Dia membeli sarung tangan lelaki, penutup kereta dan sebotol wangian. Tugas Shannon adalah untuk menyediakan alibi bagi Michael. Dia perlu mengesahkan bahawa pada hari pembunuhan, Michael berada di sisinya sepanjang hari. Pada 1 Disember 2010, Michelle pulang ke rumah sekitar jam 5.30 petang dari sekolah kecantikannya setelah mengambil cuti sakit dan segera meminta Nathan mengikutinya ke atas ke bilik tidur mereka. Tanpa sebarang syak wasangka, Nathan pun mengikuti isterinya tanpa mengetahui bahawa itu akan menjadi malam terakhirnya. Nathan yang terlambat untuk berangkat kerja bergegas turun tangga sambil mencapai barang-barangnya. Michelle yang masih berada di bilik tidur pada masa itu secara rahsia menghantar mesej kepada Michael menggunakan telefon bimbitnya. Untuk mengelakkan kecurigaan, pasangan itu bertukar mesej dalam bentuk kod. Michael pada masa itu duduk dalam Cadillac SRC hitamnya bersama Corey menunggu Nathan meninggalkan rumah. Kedua-dua lelaki itu memakai sarung tangan getah agar tidak meninggalkan sebarang kesan cap jari semasa melaksanakan rancangan mereka. Michael tahu bahawa mereka tidak akan dapat menghadapi Nathan secara bersemuka kerana dia merupakan seorang tentera yang terlatih. Jadi dia memutuskan untuk menyergah dari belakang lalu menyerang Nathan ketika dia tidak bersedia. Apabila Nathan keluar ke garaj, Michael menurunkan tingkap keretanya, mengacukan pistolnya dan menembak Nathan 5 kali di belakang badannya. Ketika Nathan jatuh ke arah pintu depan, Michael menyedari bahawa Nathan tidak mati, lalu melarikan diri tanpa membuang mayat Nathan. Mereka memandu ke tempat yang telah dirancang untuk mereka membakar pakaian dan bahan bukti yang lain. Selepas itu, Michael pergi ke hotel bersama Shannon untuk mengekalkan alibi yang telah mereka rancangkan. Jessica, yakni kekasih Corey, mula membersihkan apartmen mereka dengan teliti, menghilangkan sebarang kesan darah atau bukti lain. Semasa disoal siasat di balai polis, Michelle memberitahu detektif bahawa dia sangat menyesali tindakannya pada hari pembunuhan itu. Dia menambah bahawa pada hari kejadian itu, ia berharap agar rancangan itu gagal dan kemudian bertindak mematikan jam loceng Nathan. Namun detektif tidak mempercayainya kerana mereka menemui mesej teks yang dihantar selepas Nathan ditembak. Michelle juga menghantar emoji wajah comel kepada Michael selepas dia mengesahkan bahawa Nathan telah ditembak mati. Tingkah laku ini tidak menunjukkan rasa penyesalan. Beberapa hari kemudian, Shannon datang ke balai polis untuk membuat pengakuan. Dia memberitahu polis bahawa Michael memaksanya untuk menyediakan alibi dan dia menerima tawaran tersebut kerana Jessica menjanjikan wang sebagai balasan. Dia juga menambah bahawa dia menyangka rancangan itu adalah untuk memberi pengajaran kepada seorang pengedar dadah besar seperti yang diberitahukan oleh Michael. Shannon menyangka rakan-rakannya sedang berjuang mendapatkan keadilan. Namun, pada hari malam serangan itu, ketika Michael bersamanya di bilik hotel, kebenaran terungkap apabila Michael mengaku bahawa rancangan sebenarnya untuk membunuh suami kepada rakan sekerjanya. Berpandukan maklumat ini, detektif memeriksa rakaman CCTV di hotel tempat Shannon dan Michael menghabiskan malam bersama. Terbukti benar pasangan itu tidak tiba di hotel pada jam 11 malam seperti yang dinyatakan oleh Michael, tetapi pada jam 11.40 malam. Keterangan Shannon mendedahkan 2 nama lain yang terlibat dalam jenayah tersebut, iaitu Corey dan Jessica. Walaupun Corey menafikan sebarang penglibatannya dalam jenayah itu, Jessica mengesahkan hal itu dan penglibatan teman lelakinya dalam rancangan jahat ini.
Bukti-bukti yang diperoleh ini cukup untuk mendakwa mereka semua kecuali Shannon kerana dia tidak mengetahui rancangan sebenar dan terpaksa menciptakan alibi demi sahabatnya dengan bayaran sejumlah wang. Pada 4 Januari 2011, perbicaraan bermula di Mahkamah Daerah Clark. Keempat-empat tertuduh didakwa dengan konspirasi untuk membunuh dan atas kesalahan menggunakan senjata api untuk merompak serta membunuh. Michael dan Corey juga didakwa kerana memiliki senjata api. Perbicaraan itu berlarutan selama 3 tahun kerana beberapa defendant terus menafikan penglibatan mereka dalam jenayah tersebut. Pada 21 September 2015, Michael Rudolph Rodriguez mengaku bersalah untuk mengelak hukuman mati dan seterusnya. Pada 29 September 2015, Michael dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Perbicaraan Michelle berlangsung di Mahkamah Las Vegas sebulan kemudian. Dia terus mendakwa bahawa dia ada berubah fikiran dan tidak berniat membunuh suaminya. Dia juga berpaling kepada mertuanya dan menangis terisak-isak sambil mohon maaf kepada mereka. Setelah menyedari bahawa taktiknya tidak berkesan, dia segera mengaku bersalah atas pertuduhan konspirasi untuk membunuh dan pembunuhan darjah pertama dengan senjata api. Pada Mac 2016, Michelle dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Pada 15 Oktober 2015, Corey Alexis Hawkins dan kekasihnya Jessica Austin juga mengaku bersalah atas dakwaan konspirasi membunuh dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Kes ini benar-benar mengganggu fikiran. Tanpa memikirkan nasib anak-anak, demi wang insurans, Michelle sanggup merancang untuk membunuh suaminya yang tercinta. Jangan lepaskan peluang untuk menyelami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membongkarkan misteri akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.